Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد. Jadi alhamdulillah, pertama lafaz alhamdulillah ni, Allah masih lagi memilih kita untuk datang ke rumahnya ini untuk solat berjemaah. Allah masih lagi memilih kita untuk berzikir selepas solat. Dan Allah SWT masih lagi memilih kita untuk duduk dalam kuliah. Ini nikmat daripada Allah. Makan, minum semua tu umum. Dan ada waktu yang sama setengah negeri tak dapat. Di Kedah mereka hanya sembahyang beberapa orang AJK. Jumaat tadi kurang. Pihak baru beri kapasiti sesuai dengan masjid. Dan inilah kita sebut sebagai malam musibah. Malam musibah ni dah hampir 1 tahun kita macam ni. Inilah bala musibah. Bala musibah bukan hanya tidak boleh makan, tak boleh minum saja, kekurangan makanan. Tapi bala musibah ni bukan COVID ini saja bala musibah. Sebenarnya bala musibah bila mana amalan agama terhalang untuk kita buat. Ini juga bala musibah. Sebenarnya yang ni penyakit tidak ada masalah. Pengenalan Islam pernah berdoa, wahai Allah, mati umatku dalam 2 hal: syahid di jalan Allah, syahid kerana penyakit. Mu'adz bin Jabal doa keluarga dia dan 2 anak perempuan dia mati kerana penyakit. Cuma ketika mati mereka disembahyangkan oleh ramai orang tanpa penjarakan. Tuan-tuan sekarang ni, tuan-tuan jangan minta mati sekarang lah. Sebab syahid penyakit ni kena mandi, kena kafan semua, kena disembahyangkan. Syahid di jalan Allah itu syahid yang afdal, yang aula, yang haram dimandikan, disembahyangkan, terus dikebumikan dengan pakaian mereka yang penuh dengan darah. Di Nabi telah doa begitu. Kalau kita COVID ni, kita tengok kesian kadang-kadang tak boleh nak sembahyang penjarakan. Tapi alhamdulillah sahabat saya ada beberapa orang yang pernah mengaji dengan saya jadi imam masjid. Dan mereka jadi imam masjid. Salah seorangnya sahabat dia Mbau meninggal. Dan pernah saya sembahyang di Negeri Sembilan, sembahyang jenazah, dan dia adalah sembahyang jenazah yang paling ramai orang. Dulu arwah mufti kita meninggal ramai, tapi dia bukan mufti, dia hanya imam masjid yang suka membantu orang lain. Mati dalam zaman COVID. Arwah mufti kita dulu mati dalam keadaan biasa, tidak ada COVID, memang pernah sembahyang. Tapi ni mati dalam keadaan COVID, ramai, penuh masjid. Dan orang pun minta maaf lah, tak ikut SOP, ikut sembahyang macam biasa. Arwah Abdul Rahim Yunit, kawan baik. Jadi yang kita syukur ni, kita di Sembilan ni Menteri Besar buat keputusan. Satu rahmat untuk kita bila kita boleh sembahyang. Yang ni kita kena syukur. Tolong jagalah SOP. Macam taman saya sebelah, Taman Matahari, kalau saya ada malam tu, saya boleh lepak sekali. Sebab dah biasa lepas sembahyang nak tunggu Isya. Tapi biasa saya hari Isya ni saya dah kuliah.
Tapi kalau saya tak nak kuliah sebab dia sebelah-sebelah. Kalau saya sembahyang sana, siapa duduk bawah pokok mangga tu? Mereka baru nak duduk, nasib mah terus ambil. Dan dia orang semua viral. Minta maaf lah kawan-kawan yang buat kuasa ni pun satu juga dia viralkan, mungkin sebagai satu pengajaran kan lah. Tapi apapun kita syukurkan di Sudan. Tapi sebab tu tolong jaga SOP lah. Sebab ruang ini pun dah besar ni, kita boleh datang. Tuan-tuan, kalau masjid jadi kosong, rahmat yang Allah akan turunkan yang terpancar daripada Masjidil Haram dan terpancar terus daripada Masjidil Haram ke Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, ada bertiga masjid besar ni dipancarkan, terpancar seluruh dunia. Rahmat daripada Allah SWT. Dan setiap masjid ada rahmat. Dan bila kita masuk masjid, surah kita baca Allah maftah li abwaaba rahmati, wa ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat Engkau kepada aku. Dia banyak pintu rahmat. Dalam tempat inilah yang paling banyak rahmat. Rahmat dari Quran, sembahyang, zikir, kuliah, wa ghasyiyatmur rahmah wa fathmul malaikah. Ni paling banyak di sini. Jadi kalau ini terhalang daripada manusia orang Islam datang, maka kita nak rebut rahmat ini terhalang, tak dapat. Dan ini kita kena rasa syukur banyak. Ini nikmat besar. Makan minum tu umum, orang lain pun dapat. Tapi yang ni kena 9, 2 negeri, Pahang dan juga ni 9. Yang lain merayu-rayu. Selama pun macam tu tak dapat. Kesian dia orang. Kita boleh bayangkan keadaan. Saya jumpa orang lepas main Jumaat tadi, saya nak beritahu, tuan dah sembahyang Jumaat belum? Tapi kerana masjid macam kita tu ada kan, dia orang luar pula, nak ajak dia kepada masjid. Orang Pakistan, saya jumpa dia tadi, dia tengah beli barang, balik sekarang naik motor nak pergi apa balik sembahyang Jumaat. Saya jumpa dia, baik sahab, makasih Pakistan se, ji Pakistan se, kya mehnat ye tijarat. Dia kena kedai apa, kedai perabot ke tijarat. Dia baik sahab, nak beritahu dia sembahyang Jumaat mana, dia tak boleh sembahyang sebab dia orang luar. Jadi yang ni yang kita katakan satu benda terhalang. Kita nak ajar orang pada agama pun jadi terhalang sebab dia tak boleh pergi masjid, kesian. Jadi kita dapat sembahyang ni tuan-tuan ni, Allah rahmat banyak, syukurlah. Kita bukan nak kempen menteri besar, tapi memang itulah yang baik. Itulah yang baik. Yang baik ramilah. Jangan berbalung. Platform sini, bagi ustaz-ustaz yang duduk platform sini, dia kena jangan bahis mana-mana politik. Saya tak suka. Bila dia duduk kat sini, jangan. Ini hak milik masyarakat ramai. Begitu dengan imam masjid, kursi masjid, dia tak boleh bahis mana-mana parti politik. Sebab masjid hak milik orang ramai dan berbagai-bagai fikrah, parti dan sebagainya. Jangan bahis. Walaupun kau ketua PAS cawangan, ataupun kau kena wakil ketua UMNO, pemuda UMNO, bukan jawatan kursi masjid surah, jangan bias. Ini hak milik orang ramai. Hak milik orang ramai. Sebab tu gunakan kepentingan ini untuk manfaat agama, bukan manfaat kepentingan politik mana-mana. Itu agama. Allah bantu kita tuan-tuan. Ini saat akhir ni, saat keperluan agama. Bukan parti A, parti B, parti C, bukan parti ni. Keperluan sekarang ni keperluan agama. Di depan kita, Nabi kata semalam lebih baik pada hari ini. Hari ini lebih baik pada besok. Kita tak tahu apa akan jadi. Macam COVID ni, kita mengandaikan hanya beberapa bulan sampai sekarang. Dan kita akan andai lagi bulan 4, kita pun tak tahu. Rasanya makin berterusan dan kemungkinan macam lagi fitnah yang akan datang. Kita duduk zaman akhir. Ada orang kata sikit-sikit COVID kait dengan Freemason, kaitkan dengan Yahudi antarabangsa, berkait dengan akhir zaman. Kita kata ya, kita duduk akhir. Memang kita kait. Dan ulama pun sebut. Syekh Imran Husain dah sebut ini lebih kurang 7 tahun, 8 tahun lepas benda ni akan berlaku. Dia tu orang tokoh ulama yang pandai tentang hadis-hadis akhir zaman ni. Dia dah sebut. Tapi ada golongan yang jenis Wahabi Salafi, minta maaf lah, saya terpaksa sebut sebab ni 9 bagi amanah kat saya benda yang macam ni. Ambil tahu dah dulu dah set macam ni, tak boleh. Dan mereka pun, saya pun tak setuju, tak suka. Macam
vaksin dan sebagainya. Sebab kita duduk akhir. Dan kita akan sebut benda ni tanda akhir. Ini tanda akhir. Kalau tak tanda akhir macam mana filem 1940 tahun 1954, satu filem dokumentari sebut dah ni coronavirus. Satu filem hitam putih dokumentari sebut coronavirus. Mana ada perancangan betul lah kita sebut akhir zaman. Kita sebut dah kaitan dengan Freemason, kaitan dengan Yahudi, antarabangsa tu, kaitan dengan Dajjal. Kita tu sebut benda ni dah hujung. Kita tak boleh lari lagi benda ni. Mau tak mau kita kena, kerana kita dah penghujung. Kalau kita tak ingatkan benda tu, apa dia? Sedangkan seluruh Nabi-Nabi, tidak ada satu Nabi pun tak cerita tentang fitnatul Dajjal. Dulu saya tak baca bab fitan. Sekarang dua tempat panggil saya untuk mengajar bab fitan, Bahrul Mazi jilid 15, Masjid Rembau dan juga Surah Ar-Rawana di Semandua. Panggil. Sebab kita dah hujung. Mau tak mau kena cerita. Sebab kita rasa kita dah hujung dan kita tahu yang di keperluan hujung inilah keperluan agama, bukan keperluan lain. Apabila manusia sekarang ni dah mula tunjuk taring dengan Allah dan dengan agama dan orang Islam, tuan percaya tak ramai orang Islam akan mati. Kezaliman akan berleluasa. Orang Islam banyak akan mati. Orang barisan depan, kalau hospital barisan depan tu nurse, doktor apa semua, orang barisan depan apabila fitnah agama datang nanti adalah orang agama. Orang yang datang masjid surah. Sebab tu ulama-ulama banyak akan mati. Sebab bila berdepan orang yang hak dunia, yang fikir dunia, yang kumpul harta, yang sayang dengan harta, mereka lari ke belakang. Dan yang akan berdepan dengan fitnah ini, nak memelihara agama, walaupun perang di tempatnya ataupun apa-apa, adalah orang agama. Sebab ulama akan mati banyak. Mati kerana peperangan salah satu. Budak-budak hafiz-tahfiz akan mati kerana mereka akan ke depan. Budak-budak yang berjuang agama, guru-guru kumpulan yang akan berjuang agama ni, yang mereka tahu ini peluang untuk mati syahid, dan mereka akan mati syahid. Dan ramai golongannya akan mati syahid. Dan orang golongan agama saja angkat tangan doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Nabi kata ambil halusi doa ni. Dalam hadis tu Nabi kata perhalusi, ambil peduli doa ni. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbul masakin wa anta firana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumina wa tawaffana wa nafd. Nabi ajar doa. Nabi ajar para sahabat. Dan mereka pun juga beramal dengan doa ni. Wahai mereka daripada zaman jauh, daripada zaman Dajjal, fitnah. Tapi mereka juga doa dengan doa ni. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Wa Allah, berilah keupayaan bagi aku nak buat benda-benda baik. Kalau tak, Allah tak bagi keupayaan, kita tak mampu buat benda baik. Kalau Allah tak bagi keupayaan, kita tak mampu datang duduk kuliah ni. Kita tak mampu nak angkat tangan untuk takbir sembahyang. Berjebah orang yang memang dia boleh mampu angkat besi berat tu. Tapi untuk angkat takbir yang tidak ada satu besi pun, dia tak akan mampu. Kau tak diberi keupayaan oleh Allah SWT. Dia ada tasbih banyak dalam rumah, macam-macam tasbih. Untuk pegang tasbih, zikir. Dia tak akan mampu. Tak akan mampu. Walaupun tasbih dia beli kayu kokar mahal, tak akan mampu. Kalau Allah Ta'ala tak beri kemampuan. Dia boleh bercakap dalam warung, bercerita macam-macam dalam telefon, sejak duduk unjuk kaki, diselang kaki, boleh cakap. Tapi untuk sebut subhanallah, dia tak akan mampu kalau tak diberi keupayaan daripada Allah SWT. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat. Bagi kau kata kami tinggal mungkar. Orang tahu mungkar. Macam tadi, tahu sembahyang Jumaat tapi tak pergi. Pertama sebab tak boleh pergi, terhalang, hati nak pergi. Dia orang kata zuhur, kawan-kawan di Selangor, tempat-tempat lain. Tapi hati sedih. Orang yang selalu datang ke masjid, dia boleh sembahyang zuhur kat rumah, hati dia semua Allah, bila nak boleh sembahyang di masjid. Sedangkan Negeri Sembilan Pahang, segala tempat boleh sembahyang masjid. AJK akan panggil AJK dia, grup dia ni, yang 5 orang tu yang panggil. Tentang suruh AJK dia ke sembahyang rumah. Pengurusi langsung, kadang langsung tak dapat muka. Bila ada maulud Nabi, boleh ada. Minta maaf kan bersih surah ni. Masjid ni.
Jadi dia akan collect siapa? Yang pertama AJK. AJK dia tu pun kadang-kadang naik jemaah tak jaga. Tapi yang hak jaga, yang jenis naik motor datang, sebelum subuh dah datang, sebelum azan zuhur dah datang, mereka dinafikan kerana mereka bukan AJK. Itu asal hati mereka takbir sembahyang zuhur tu dalam keadaan menangis. Orang yang selalu datang masjid. Orang yang tak selalu datang masjid, dia tak ada pasal apa, dia sembahyang rumah sama je. Cuma zaman tak Covid dulu, sembahyang rumah, minggu yang pertama tak boleh sembahyang masjid, dia on and off ni. Orang on and off, dia datang sembahyang macam biasa. Bila tak boleh datang, buat macam mana tak boleh? Macam mana surau tak boleh, masjid kita tak boleh datang sembahyang. Macam mana? Orang ni minggu yang pertama pakai baju Melayu, Allah. Minggu yang kedua t-shirt pagoda. Dia tak ada immune dengan rasa sensitivity, dengan tak boleh datang rumah tu habis minggu yang pertama. Masuk minggu yang kedua dia masa relax. Buah t-shirt pagoda ya. Bayar Allah. Masuk minggu yang keempat, kelima tak boleh sembahyang rumah. Keempat. Dia relax apa? T-shirt pun tak pakai, buah tolak atas bawah. Allah Akbar, teliang weh. Meningit sembahyang. Habis sembahyang mana? Minggu yang pertama je tak boleh Covid datang, tak boleh datang masjid. Subhanallah, subhanallah. Masuk minggu yang kedua, ketiga, habis sembahyang ketuk rokok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok orang buat kopi, rokok, zikir tak ada. Sebab tu kita yang ramai-ramai ni yang boleh sembahyang sunat ni, kita suduhlah balik pergi suduh. Kita bukan ada kekuatan. Kekuatan bila datang ke masjid. Kita boleh berzikir, kekuatan datang. Cuba kita tak datang masjid surau, boleh kita berzikir habis? Kalau tak zikir pun, kan sembahyang sunat tak ada. Habis sembahyang sunat, habis sembahyang fardu duduk sekejap, unjuk kaki, boleh doa zikir saya. Unjuk kaki, beritahu pukul 8. Tak tengok berapa jumlah Covid hari ni. Tak ada kan? Kita ada kekuatan bila ada suasana. Nabi diperintahkan oleh Allah ke Makkah, ke Madinah untuk mewujudkan suasana. Melalui warabbaka fakabbir. Melalui apa? Melalui Allah dibesarkan. Dakwah. Lepas tu Nabi pergi ke Madinah. Litanzur al-ummal qura wa man hawlaha. Tu Allah telah tuan Al-Quran. Litanzur, berilah peringatan Ummul Qura, Mekah, Madinah. Haman haula dan sekitarnya. Bila Nabi bangun mewujudkan satu suasana. Ini bukan suasana kita kata norma baru. Norma ini dah ada kepada zaman Nabi-Nabi dulu, cuma tidak dalam bentuk yang Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi Muhammad dilantik sebagai Nabi, maka Nabi wujudkan satu suasana di bumi Madinah. Suasana yang Allah kehendaki. Dan di mana tempat yang suasana ini wujud sampai hari kiamat, suasana ini akan memberi kebaikan kepada semua orang yang ada berada dalam bumi yang tempat itu wujud. Jadi bila ada suasana, bila Nabi wujudkan suasana, jumpa, datang ke masjid, hidup, sembahyang jemaah, tahajud, masih ada tangisan di waktu pagi, di waktu sahur ada orang bangun tahajud, berjalan ke masjid. Puak Banu Salamah berjalan kaki jauh beberapa kilo datang ke masjid di kegelapan malam. Habis sembahyang kadang-kadang berzikir bentuk halka-halka. Kemudian berjumpa dengan masyarakat yang lain, bercakap dan soal agama di samping kerja dunia mereka. Jadi suasana ini sesiapa saja masuk Madinah pasti dapat hidayah. Mana-mana wanita yang masuk ke Madinah duduk dalam rumah isteri Nabi atau mana-mana sahabiah, isteri sahabat, dapat hidayah. Karena suasana tu. Dan masuk sampai hari ini, sesiapa yang masuk Mekah, Madinah, dia nak sembahyang sunat. Kat Mekah habis, Allahu Akbar. Habis, Allahu Akbar. Tuan-tuan tahu tu subuh, berlari-lari nak pisah tamah. Tak tahu zaman sekarang dah buka atau dulu kami dulu tak buka. Masa pergi tahun awal, ujung 80-an dulu haji. Berebut-rebut lari, berlari. Sampai kat Malaysia, tak lari apa-apa pun. Minggu yang pertama je masjid, minggu kedua, jubah tak ada, tayab tak ada. Dua pokok bunga depan, habis kembali seperti asal. Sebab suasana membentuk. Jadi bila salat berjemaah, dia membentuk suasana. Bila kita datang ke surau, habis azan kita akan sembahyang sunat. Habis sembahyang azan, sembahyang isya, kita akan sembahyang sunat. Habis sembahyang kita duduk, kita berzikir ramai-ramai. Suasana tu ada.
Dan suasana itu membentuk kita. Jadi Nabi suruh doa, apa doanya? Allahumma nas'aluka fa'al kharat wa taraka munkarat, tinggal kemungkaran. Sebab orang tahu mungkar tapi tak boleh tinggal. Alhamdulillah. Orang yang kaki mabuk tanya dia, ni mabuk ni akhlak ni halal lah. Dia tengok kita kecebuk kan. Sebab dia pun tahu, tapi sebab apa dia mendarah? Pencuri, dia mencuri. Dia mencuri barang, dia mencuri. Pagi tu pecah rumah, angkat barang. Tak, dia nak pergi ambil kereta angkut. Tapi zaman dulu dia ikat unta ni, cerita dia zaman dulu dia curi unta, dia ikat unta sekejap, dia pergi nak bawa unta-unta tu heret dengan unta dia sekali. Zaman kita sekarang ni boleh kita ambil tamsil kisah dulu tu, dia curi pecah rumah semua, lungguk-lungguk barang apa semua, nak pergi ambil kereta, nak ambil lori, nak angkat. Bila tuan-tuan tengok barang tak ada, dia kata celaka siapa curi. Dia pun tak suka orang curi, wahal barang dia tu barang curi. Bukan mereka tak tahu pencuri tu, tapi dia pun tak suka. Bila barang curi, dia kena curi. Lah, barang kita kena curi. Dah siapa curi? Tak guna dia. Dan dia pun mencuri. Jadi umumnya manusia tak suka benda tu. Tapi kadang-kadang manusia tak dapat tinggal walaupun. Maka atas dasar ini Nabi kata doa. Wa tarakal munkarat. Beri keupayaan bagi kami, bagi aku, untuk tinggalkan kemungkaran. Tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala tak bagi kita keupayaan, kita tak mampu tinggalkan. Tak mampu. Auzubillah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kemampuan, tak mampu kita tinggal maksiat. Sedangkan kita tahu, cuma kadang-kadang Allah kesian, Allah bagi kita menyesal. Habis Allah pahalaku. Menyesal itu tanda ada iman dan keinginan datang untuk taubat, untuk tinggal. Itu pun datang daripada Allah berkat doa wa tarakal munkarat. Walaupun dia terlanggar dosa, dia akan sedar itu dosa dan bertaubat. Saya kadang-kadang orang rumah saya selalu tegur, abang tengok orang tak kat abang tadi, tengok gambar. Saya kan perawat, saya buat jarak jauh sekarang ni. Daripada banyak sangat orang macam-macam sihir ni. Di malam ni ada satu rumah saya nak pagar jarak jauh, rumah datuk. Orang tak gambar. Kadang-kadang orang perempuan letak gambar, dia suruh minta gambar, dia ambil gambar, tak payah tuduh. Abang tengok. Awak saya tak cakap, suruh tutup aurat tu, hantar gambar. Abang tak apa, kita okey lah. Jangan dia duduk pegang tasbih tu kata. Tapi ingat, ya Allah, orang rumah aku tegur betul tu. Janganlah kata kau jangan pandai-pandai, aku tahu kau cempuk ke. Pasal orang rumah kita, kalau tak dia tegur kita sebab tu. Sebenarnya benda tu tak betul. Kita tahu tapi kita tak betul. Astagfirullah. Lain kali tolong hantar gambar tutup aurat. Kita kata kat mana sakit, ambil gambar tu, dia selok habis semua ambil gambar tu. Itu bodohnya. Nak kena terang. Jadi sigur. Saya alhamdulillah saya syukur banyak sebab isteri doa, ya Allah janganlah bagi aku duk rawat orang perempuan. Sebab bila rawat saya kena tengok depan muka dia tu tak elok, sebenarnya tak elok. Tak elok daripada segi tak elok. Walaupun hukum membuka aurat ketika merawat tu bukan membuka aurat lah, tengok muka dia. Sebab sebenarnya tak payah sentuh, tak payah garuk, tak payah. Saya buat jarak jauh sekarang ni. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi. Saya isi doa ni. Janganlah suami aku terlibat benda yang tak elok. Memang tak elok. Saya pun tak suka. Dan saya suka jarak jauh. Jarak jauh dia tak elok. Dia tak ada depan. Mungkin dia gambar. Macam mana orang sihir melalui gambar, macam tu saya boleh tarik sihir melalui gambar. Mudah lah. Bawa ni daripada Nuri. Hantar gambar daripada Nuri. Luar negeri pun ramai. Ini bukan nak kempen. Tuan-tuan dengar kempen kata ni Ghostbuster ni okey. Tak, bukan. Tapi nak cerita, kadang-kadang kita tak tahu. Kita Allah, betul lah. Orang rumah tegur. Orang rumah popek-popek biar. Dia popek itu okey tu. Kalau dia tak popek tu, kalau dapat bini jenis kita balik bilik Assalamualaikum, kau salah. Dia duduk dia. Tuan-tuan, 5 hari riau kata menangis. Ya Allah, bini dia macam ni. Dia boleh popek-popek tu okey lah. Tak sunyi dalam rumah. Dia popek tak sunyi. Kita relax buat tahu. Alhamdulillah rumah normal ni. Kena cukup. Alhamdulillah rumah normal. Kalau dia tak popek, balik malam ni tak ada popek.
Buka bilik tengok. Oh betul, masih normal. Kalau tidak dia popet-popet. Biasa, apa normal. Orang yang kena kemurungan, depression, salah satu, saya dah rawat ramai makcik macam tu. Sebab dia tak banyak bercakap, suami tak layan cakap. Saya kalau isi saya dia cukup marah kalau saya tak dengar. Yalah, bukan masa dah pun. Tutup telefon. Dia pun popet-popet. Kita ya. Tak betul tak apa ya. Betul. Memang. Dah habis okey lah. Dia pergi dapur buat super best tu. Okey lah. Apa susah sangat? Cuba kita tak dengar. Dengarlah orang nak cakap ni. Dengarlah orang nak cakap ni. Dah anak-anak ni. Kita lah kena dengar. Duduk dengar Ustaz. Tak telefon tak. Saya tak. Dengar. Dia tak tension. Dia jadi macam tu baik ribuan kebaikan pada kita. Isi kau jenis okey semua. Oi, masalah jangan. Dia tak ambil peduli. Ada satu perempuan tak ambil peduli lelaki. Tak ambil peduli lelaki. Lelaki director tak ambil peduli. Nak balik ke ni saya nak tak ambil peduli. Last sekali bila suami dia kahwin dengan seorang mengamuk bagi nak mampus. Dia telefon saya, Ustaz tak bagi suami saya beritahu kata suami saya ke lagi seorang. Saya pula salah. Kacau. Dia telefon saya, Ustaz tak bagi tahu suami saya ke seorang. Takkan kita nak bagi tahu ke dia? Dia sedih. Sebelum dia tak ambil peduli. Buat tak tahu makan ngap. Bila badan dah 3 gantang ni badan. Baru dia nak pergi mana? Larilah jogging pagi-pagi. Kita tengok pun malu. Dia tracksuit anak pakai. Bukan tracksuit dia, tracksuit anak pakai. Huduh benar. Kadang-kadang ajak anak lelaki teman. Punyalah bersubuh-subuh. Kesian. Bila naik motor balik subuh tengok, Allah kesian. Macam mana? Saya balik subuh. Cuaca pagi sekarang ni angin kuat sikit. Saya naik motor pusing. Seronok dengan suasana pagi. Tengok banyaklah jogging. Kesian tu tengok. 3 kantang. Allah. Jangan marah dia orang. Saya beli treatment kat rumah. Dia kasih celegam. Rumah guna tak apa. Tak payah dia duduk kat rumah guna. Saya pun lari juga dari rumah. Jadi Allah Rasulullah kata wa tarakal munkarat. Doa kita Rasulullah doa dan beri keupayaan pada kami untuk tinggalkan mungkar. Kau tak beri keupayaan Allah, na'udzubillah. Kita ni beri tuan-tuan Yusuf AS. Itu pun kerana burhan Allah. Tuan-tuan, Yusuf ni handsome. Bukan Yusuf nega goreng pisang tu. Itu Yusuf lain. Ini Nabi Yusuf AS. Badan handsome, sasa, badan semang, rambut, muka. Sahabat Nabi seorang muka macam dia. Urwah bin Mas'ud. Wajah dia seperti Nabi Isa AS. Itu Nabi Isa mah. Nabi Yusuf lagi lawa. Itu Nabi Isa. Nabi Isa pun lawa. Handsome. Orang viral dalam Facebook waktu tu tahu. Ada Facebook tak? Tak ada Facebook. Tapi viral dah ada. Tentu ingat zaman kita viral. Zaman Nabi Yusuf semua isi-isi menteri viral. Bukan viral dia orang cerita lah. Mana viral ni membawang zaman tu lah. Dia orang cerita Zulaikha tergila-gila dengan hamba dia. Zulaikha tergila lebih itu. Ya ke. Macam viral kita lah. Cuma bentuk alat berbeza. Tapi viral tu jenis nak cerita kat orang tu dah ada dah zaman tu. Kusut. Handsome. Padahal pakai baju hamba. Baju satu orang hamba. Baju compang-camping. Baju. Kita ni lawa dekat baju Orang kata ayat lawa. Baju lawa. Muka tak lawa pun. Ya. Kadang-kadang nak kata orang kata orang kata asal dah orang kat sana. Okey, kalau aku tengok macam ni, rupa macam dulu juga. Pasal kereta baru orang kat tangan lah. Nabi Yusuf bukan pakaian, bukan laran, fizikal, rupa, bentuk, akhlak, sifat, semua baik, terbaik ketika itu. Jadi orang barat dia masuk Zulaikha perangkat. Zulaikha cantik, bukan wanita biasa, cantik. Segala-galanya cantik. Wajah rupa dan semua cantik.
Bila Yusuf masuk, dia perangkap Yusuf, dia bubuh dia. Semua ulama mengatakan dalam tafsir, dia letakkan cermin-cermin tu. Bila masuk 7 pintu, 7 pintu siap dengan mangga dikutuk. Dia tengok sini nampak, tengok sini nampak, tengok sana nampak, tengok sana nampak. Semua dia akan nampak susuk badan Zulaikha yang. Dan Nabi diberi syahwat yang hebat. Bukan macam kita bergantung pada tongkat Tok Ali tu. Kalau tak ada tongkat Tok Ali tu, kebang pada tongkat Tok Ali ya. Nak tunjuk dekat kedai warung teh, aku kalau 3 boleh lagi pira. Cakap lebih. Kan macam-macam ubat keluar iklan. Macam-macam. Try jatuh sakit, punya jatuh slow. Pasal ambil binatang haram jadah tu. Padan muka. Ubat Cina. Nabi Yusuf, Nabi diberi keupayaan nafsu. Semua Nabi Sulaiman 1000 orang mesti. Tak dekat anak, dekat satu dia tak sebut insya-Allah. Nabi Sulaiman alaihi salam 1000 orang isteri. Khusus untuk Nabi zaman tu. Bila Zulaikha tengok suruh Yusuf lalu biasalah, bukan jalan macam Samsudin tu. Betul tak? Jalan dengan jalan biasa. Satu orang tak ada nak prepare jalan catwalk ke apa macam orang ni kan. Jalan macam biasa, jalan orang. Tuan dia, puan dia semua lalu. Yusuf jalan, dia jalannya. Bukan pun nak jalan dalam keadaan biasa. Orang lain tengok habis semua betul. Itu pun Yusuf bila diperangkap, dia kata apa? Melainkan burhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku Allah pelihara. Keinginan dia ada, nafsu dia ada, dia boleh berzina. Tapi Allah punya burhan, rahmat daripada Allah SWT datang, pelihara dia. Dia tinggal maksiat itu. Burhan daripada Allah. Sebab itu minta keupayaan untuk tinggal kemungkaran. Tinggal kemungkaran. Wa tarakal munkar wa hubbul masakin. Bila kita dah dapat buat amal kebaikan, bila kita dapat tinggal amal keburukan, bila kita bergaul dengan orang miskin, hati kita lunak tuan-tuan, keikhlasan datang, sifat sombong takbur jatuh bila kita bergaul dengan orang miskin. Sebab tu tuan-tuan, sampai kan di kalangan ustaz-ustaz, siapa kata-kata dia bila dia sebut terasa. Bila dia bercakap keluar air mata, kita menangis dengan dia cakap. Saya sebut cakap. Bukan semua ustaz, tuan-tuan. Setengah-setengah ustaz hanya tertentu waktu-waktu. Ustaz Abid Liu, dia bukan ustaz alim. Abid Liu. Sebab apa dia boleh keluar mata, cakap dia, cerita dia? Sebab dia bergaul dengan orang miskin. Dia bawa barang, jumpa orang miskin, bercakap dengan orang miskin. Allah kasih pada Tuhan, Allah sayang pada Tuhan. Dia bergaul dengan orang miskin, hati tunduk lembut. Bergaul dengan anak-anak yatim, hati lembut, usap kepada mereka. Hubbul masakin, cinta pada orang miskin. Bukan jumpa orang miskin, ustaz kata, orang kita cari Assalamualaikum, I love you. Bukan begitu. Buatnya janda, I love you tu mampu. Kan? Mana cinta orang miskin, rasa kesian belas dan simpati dengan mereka. Dan Allah akan ubah lagi sifat kibir kita jatuh. Di sepadang Burma, angkat tangan. Saya semayang belakang. Satu pakcik, waktu saya muda lagi, saya sepadang Burma, masa tu saya 22 tahun. Sepadang Burma, kawasan, bukan kawasan pulau, kawasan daratan dekat Victoria Point, sepadan betul. Kawasan sawah padi, masjid, orang yang pergi tu orang kerja sawah, orang kerja kampung. Satu pakcik dia datang kat takbir, Allahu Akbar. Saya duduk belakang dan saya tengok. Bila dia angkat baju dia ni, cari daripada sini sampai sini cari. Nampaklah ketiak. Hati kata Allah. Dalam kemiskinan mereka dapat tahan perintah Allah. Masyarakat kita dalam kekayaan melanggari perintah Allah. Saya tengok dulu hati Allah. Kita baju, saya ni baju minggu lepas, 2 minggu lepas, anak saudara saya post baju hantar hadiah. Jubah banyak. Kita ni kalau bini tak ayan, kuliah mana-mana ni tak ayan je. Baju tak ayan kita mengamuk satu rumah. Marah. Mana baju? Kan dah ada yang dah ayan. Mana? Bukan. Tengok.
tengok. Mana baju tu? Yang mana ya? Allah terlupa lah bang. Tu orang nak pergi masjid, pergi surau dengar kuliah ni, baju pun tak iron. Dia ambil baju, ambil iron, pegang iron meja. Dia tak pernah iron. Semua bini buat ni, lelaki samdun ni. Bila iron dah dalam keadaan marah je, berlubang badan muka, tolak habis. Kita pasal tak iron baju je mengamuk. Ni orang miskin cari. Ayah, Allah lulu hati kita. Saya naik satu rumah dia cakap siam. Dia cakap siam. Mai kau naik ban. Naiklah, mai naik atas rumah kami. Saya pun naik dengan kawan. Naik tangga tu, tangga curam kayu. Depan tu ada tempayan. Macam zaman kita 70-an tu. Kita pakai kasut slipper kan. Tak payah nak basuh lah. Naik kat atas tu dia datang molok salam seronok. Tuan-tuan orang kampung salam. Bukan salamnya kita. Pegang tangan orang tua-tua dulu kan. Dan kawan saya duduk. Orang rumah dia buat kopi. Kita meminum kopi, cerita buat kuih sikit. Seronok tengok. Kehidupan sederhana tapi keseronokan bergaul dengan orang miskin. Dulu hati kita mewah. Kita mewah. Dulu tengok Allah kehidupan. Satu tempat di Madras India, saya pergi satu kampung. Dinding dia orang tu buat tai lembu tampan. Dinding rumah daripada tanah. Tak pernah jumpa rumah daripada tanah. Buat daripada tanah. Jadi di tai lembu tu dia ambil dia tampal kat dinding. Sebab tai lembu tu basah. Bila dia tampal, tanah tu akan sedut. Tai lembu tu dia kering. Bila kering, kena kepanasan, dia akan kering. Mereka guna untuk masak, bakar, bahan bakar. Jadi tak ada kayu api, pokok-pokok tak banyak. Jadi dia guna tai lembu tu. Jadi saya masuk rumah, anak beranak semua miskin. Isteri anak-anak, isteri betul tutup kain, tutup. Dia orang buat ni rokok bidi. Rokok daun tu, rokok yang mamak dia isap tu, rokok bidi tu. Dia buat balut, buat sikit dah dapat. Lebih kurang RM2.50 duit kita satu hari. Saya tengok Allah, hidup Allah, kehidupan kita mewah. Satu orang datang jumpa saya kat India tu, dekat Bangalore. Dia tahu naik skuter dia. Dia tiap hari datang nak jumpa saya. Apa hal Baisak ni? Dia kata, Baisak. Kita kata, kita konon je lah. Bukan reti cakap lebih pun. Sini orang tak faham boleh lah. Bohong kan? Dia bawa saya naik skuter. Saya ingat nak pergi mana. Lepas Isya dah makan apa semua, kita pun nak rehat lah. Nampak amal sikit nak rehat. Dia bawa skuter. Tung skuter dia. Skuter jenis Bajaj India punya. Dia bawa agak jauh jugalah. Lama juga, lebih kurang 40 minit. Sampai satu perumahan masuk. Rupanya dia ajak pergi rumah dia. Dia bawa pergi rumah dia. Masa tu musim sejuk sikit. Sejuk kan. Dia buat kopi. Dia buat susu. Dia buat susu. Isteri dia tarik tabir, keluar susu. Tetamu Malaysia datang. Tuan-tuan, agak-agak dia jamu apa je. Kehidupan sederhana. Dia jamu ikan goreng. Ikan goreng. Dia tahu orang Malaysia suka makan ikan. Dia goreng ikan tu. Ikan tu ikan sungai. Lepas tu minum susu. Mana pernah kita makan ikan goreng kau tahu macam tu? Tak pernah. Umur hidup tak pernah. Dia buat ikan goreng. Rupanya dia tahu orang Malaysia suka ikan goreng. Dia buat rempah lah. Dia buat rempah. Sedap lah. Sedap lah India punya goreng. Saya makan tu. Itu je. Habis. Baisak. Jalo balik. Dia nak, Allah nak tunjuk kat kita betapa sederhana hidup mereka supaya kita belajar. Saya pergi kat Jawa Timur, naik lereng gunung. Masjid kami duduk atas tepi gunung, tepi bukit. Malam bintang. Saya pun heran kawan saya Hashim tu. Nak lepas main Isya lebih kurang kat pukul 10 nak tidur. Hashim, apa hal langit ni bintang banyak. Bintang berjuta-juta, cantik lah tu. Baru tahu kami duduk 6,000 kaki paras laut. Bawah tu baru nampak cahaya kampung. Nampak ada cahaya lampu kampung-kampung bawah. Itu.
Lepas tu kalau awan datang, awan masuk dalam surau, keluar tingkap belah sana. Sejuk. Saya kata maksa kena pakai kuf. Jadi turun pergi ziarah pakcik-pakcik kamu. Dia turun lereng. Sawah lereng gunung. Lereng. Dia sawah saya, bawah bukit tu. Lepas tu dia turun naik kaki, turun. Saya sihat betul lah waktu tu, yang naik bukit semua jalan kaki. Turun, pergi satu rumah. Dinding dia buluh. Bumbung dia daripada daun rumbia. Dia tengok saya datang, dia suka sangat. Isteri dia pun dalam, semua anak-anak suka, kawan-kawan dia suka. Saya pun masuk rumah, dinding buluh. Tingkap dia jenis tolak bubuh kayu tu. Tu ada tempat pelenggak lah, orang Kedah kata pelenggak. Tanam, bawah tanam. Saya masuk, saya sembang, dia kata, "Bapa orang Malaysia?" "Ya, saya orang Malaysia." Aduh. Tuan-tuan, bukan sakit tu. Aduh, orang Malaysia. Tak ada orang Malaysia sampai situ. Dia punya suka. Dia rumah dia. Saya tengok, sebelum saya masuk, tengok atas bumbung tu ada putih-putih. Apa benda dia jemuk ni? Depan nak masuk pokok kopi. Buah kopi ada yang masak. Saya pun masuk, dia sembang, cakap, cerita apa semua. Isteri dia bawa. Tu dia buat kopi. Kopi tu tumbuk di belakang, raw. Saya tanya, pakcik tu yang jemur tu apa? Itu nasi. Nasi apa? Dia ada sawah, tapi nasi apa? Dia kata, itu bukan beras pak, itu singkong, ubi kayu, ditumbuk-tumbuk, kemudian kami jemur. Itu makanan kami. Habis berasnya dijual untuk dapat uangnya pak. Dia miskin hidup. Dia bagi kat saya kopi. Kopi, orang kaki kopi sukalah, kopi raw betul, jenis tumbuk belakang tu. Dua kopi saya pun minum lah. Saya tak minat kopi, tapi minum, buat sedap kopi. Wah, saya tak suka kopi. Lepas tu dia petik depan tu timun, dia potong timun. Mana ada orang makan kopi dengan timun? Tapi kita makan raw, sedap. Alhamdulillah, sedap, seronok. Dan Allah datang kita kat situ belajar kehidupan sederhana supaya kita rasa syukur, bergaul dengan orang miskin. Sebab tu bila kita dapat kenikmatan harta benda, makan, kadang-kadang kita kena ingat orang ni semua yang tahu dia makan tu. Sebab tu bila juta miskin ni, hati kita remuk lah, habis. Tak ada sombong, kibir, tak ada. Kau dapat sesuatu, cuba kenang balik macam mana orang lain tak boleh makan. Kenang balik, kita beli jamal makanan dengan Allah. Ada orang tak boleh makan zaman Covid ni, terlucut dulu kepekerjaan dan sebagainya. Kenang balik Allah, bawa kita nikmat Allah telah bagi kita. Dalam keadaan kita sekarang ni, masih lagi kita beli jamal makanan. Wa tarakal muqarrab hubbul masakin. Sesuai dengan doa tu, sesuai bagi tiga. Wa idza aradta fitnatan fi qaumina, apabila berlaku fitnah di dalam masyarakat aku atau masyarakat, kalau kita jamak fi qaumina, bila berlaku fitnah, dan fitnah itu apa kata ulama adalah fitnah dajjal, walaupun fitnah dajjal belum masuk. Wa tawaffani ghairu maftun, matikanlah aku sebelum fitnah itu datang. Maknanya kata ulama, fitnah ni apa? Fitnah dajjal. Kita ni, ulama mengatakan kita dilarang untuk doa mati, minta bagi mati. Aku dah tak tahan hidup ni, Allah matikan aku. Dilarang doa begitu. Apa yang Rasulullah kalau kita doa apa? Ya Allah, jangan uji kami sesuatu yang tidak terdaya kami hadapi. Allah akan uji kita sesuatu yang kita akan mampu hadapi, apa sahaja. Jadi bila Nabi sebut begitu tu, apa? Wa iza aradta fitnatan fi qaumina wa tawaffana ghairu maftun, mati kami dulu sebelum fitnah itu datang, fitnah itu dajjal. Tentu akan lihat ramai di kalangan ulama, ustaz-ustaz, barisan hadapan agama, bukan barisan hadapan, barisan agama, mereka akan mati banyak. Kalau ditakdirkan mereka hidup, mereka akan bersama dengan Mahdi. Kalau ditakdirkan mereka hidup, mereka akan bersama dengan Isa alaihissalam. Dan biasanya akan mati banyak. Tuan akan datang, akan mati banyak. Semata mati kerana penyakit, mati dengan musibah ni, atau mati dalam keadaan bentuk peperangan, kezaliman, penguasaan, pembunuhan. Mereka akan buat satu pembunuhan beramai-ramai, lebih daripada Jerman. Na'udzubillah, tekanan demi tekanan. Kalau tak ikut kehendak dan cara mereka.
Dah ada orang tulis, ada tulisan. Mereka akan buat macam mana kad kredit kita tu, macam mana kad bank kita tu, macam mana IC kita. Kalau kita tak ada kad bank, kita tak boleh masuk bank. Dan kita tak boleh jolak duit. Mereka akan buat macam tu. Bila kita tidak ada kad yang kita bersih daripada virus, daripada apa, kita tak boleh masuk supermarket, kita tak boleh pergi ni, tak boleh ni, tak boleh melancong, tak boleh ni, tak boleh ni, semua tak boleh. Jadi kita duduk terpecil. Nak ambil benda tu, kita bimbang benda yang haram masuk dalam badan. Jadi mau tak mau kita terpaksa injek, kita terpaksa ambil, kita ikut rentak mereka, dan akhirnya kad dikeluarkan dan kita terhad. Maka mereka akan kawal kita. Kalau tak ikut norma baru, new world order, kita tak akan boleh. Kita terpaksa kena cakap, walaupun ada orang kata sikit-sikit Dajjal, sikit-sikit Freemason, sikit-sikit Yahudi gerakan, dan sikit Dajjal. Dah kita bukan sikit-sikit, dah banyak lebih daripada sikit ni kita nak sampai ni pada Dajjal. Jadi mau tak mau benda ni kita kena cakap supaya kita alert, supaya kita rasa persediaan aman yang kita buat. Tidak mustahil bila jadi begitu. Dalam satu hadis Nabi kata, maka duduklah kamu di pinggir hutan, beribadatlah sehingga kamu mati. Tak boleh, kerana dia halangan begini. Orang cabar Tuhan sekarang ni, cabar. Kita tak nampak mereka siapa. Tuan-tuan, kalau Cina, tak naklah Cina, negara Cina, Dr. Abdul Rashid, Zainul Rashid, berapa kali Dr. Zainul Rashid tulis dalam tulisannya, tolong Barisan Hadapan Kerajaan ambil peduli berapa banyak Cina yang ada, daripada negeri Cina, daripada perkahwinan yang hilang, dan India yang datang ke Malaysia yang hilang, melancong di Malaysia hilang. Cina bukan sikit, 700 beribu hilang. Mana pergi? Takkan tak boleh cari. Apa perancangan mereka? Satu kenyataan daripada satu perempuan Cina kata, satu dunia Cina dah kontrol dari sudut ekonomi. Berhati-hati sudut ekonomi. Dan Cina, kita kata Cina dengan US macam musuh, tak. Dalam sudut Dajjal mereka bersatu. Kerana kefahaman yang ada pada Cina komunis, kefahaman itu dibuat oleh Karl Marx, dia adalah Yahudi. Maka dia tidak boleh lari kefahaman ini dengan bentuk satu dan arah tuju yang sama dalam bentuk Dajjal Yahudi. Kalau komunis juga asal daripada mereka cipta Yahudi. Kita tengok Wuhan tiba-tiba boleh jangkit ini virus. Ada perancangan. Dan sekarang ni Cina nak cabar. Bukan dia sebut dia cabar Allah, dia nak buat bulan, dan dia dah buat bulan. Cina dah buat bulan. Ya tu, cuba buka tulisan, buka YouTube tengok. Cina dah buat bulan. Apa bulan? Dia buat satellite, dan satellite tu dipasang lampu, dan satu daerah katalah Seremban, dia akan buat satu satellite kat sini, dan satellite tu ada lampu tu akan suluh Seremban, dan dia akan kurangkan lampu-lampu jalan. Lampu jalan dia tak ada, daripada lampu besar tu lah dia panggil bulan lah. Bulan tu dia pancar dan semua cerah kawasan tu. Siapa sembunyi balik mana boleh nampak. Pokok dia lah, hidup. Tapi maknanya satu bandar tu dia buat dah, dan dia berjaya buat bulan ni. Jadi dia cabar Tuhan. Tuan-tuan, orang dah cabar Tuhan, tunggu satu ketika hancur. Yang kedua, yang terkini dia nak buat matahari pun ada. Bulan dia berjaya buat. Kalau dia buat matahari, sebab bahagian negeri Cina dia ada musim sejuk dan sebagainya, dan dia akan buat tanaman-tanaman yang tidak mengikut musim. Dan bila tanaman yang dia nak harvest, tanaman dia nak tuai, dia kena gunakan kepanasan. Kalau musim, tuan-tuan, kalau tuan-tuan saya pergi Montreal tu hari, matahari cerah, kena cahaya matahari, tapi sejuk -24. Air tu keluar daripada pipe ni jatuh keras. Daripada pipe tu jatuh keras. Kita ingatkan air ke keras, ais, jadi ais. Cahaya matahari tak, tapi sejuk. Kepanasan tak ada. Jadi mereka akan buat satu bulan yang jadi panas dan sesuai untuk masak tanaman-tanaman mereka. Dan akan buat bulan, buat matahari. Tuan-tuan, ini sudah penghujung. Manusia rasa kagum dengan reka cipta dia. Dajjal akan datang dalam bentuk segala-galanya. Ekonomi, teknologi, sihir, apalagi semua bentuk. Dia akan terkumpul di atas satu arah, adalah Dajjal, untuk menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bila tanda saat tuan-tuan, kita ambil perhatian dan Allah telah bantu kita. Ini syukur kita boleh datang untuk semayang. Teruskan semayang dan ajak orang lain semayang.
Tolonglah, ajarlah orang lain datang sembahyang, anak-anak kita apa semua, kawan-kawan kita, cakap sikit apa. Pergi ke Petropam, pergi bayar kat depan. Datang kat kereta, satu budak datang, Pak Baca, abang, minyak hijau, minyak kuning, hijau. Ambillah duit, bagi sikit ada. Jangan kata dia rokok, dia beli rokok. Kata ni duit makan, duit makan. Pergi. Lepas tu jaga sembahyang, Allah bagi berkat. Kalau kita tak jaga sembahyang, tak bagi berkat. Keadaan suasana ni Allah Ta'ala akan pandang kita. Dan kita jaga agama, jaga sembahyang. Baik bang, saya pun sembahyang. Bagus, jaga sembahyang. Susah sangat nak cakap benda tu. Tak ada orang marah. Apalagi pakcik-pakcik yang umur 60 lebih duduk kat Petropam, duduk tuang minyak. Kalau dia kaya, dia tak baca situ. Kalau anak-anak dia boleh bantu, dia tak baca situ. Sebab dia kekurangan. Bantulah, bagilah sikit. Bukan banyak duit pun. Tak nak. Itu hari ada satu budak datang grup 2 orang, 3 orang, dia Quran. Saya kata, kamu Quran infak ni bagus, betul. Baguslah. Kamu di sini, kamu ikhlas, kamu datang pergi rumah, Assalamualaikum bang, kita ada Quran, nak buat Quran digital, Quran ni wakaf untuk sekian-sekian. Saya kata kamu betul, tapi orang yang pengancur tu, mereka cari keuntungan atas Quran. Nak minta orang infak, atas infak orang, mereka mengkaut keuntungan. Ini saya tak setuju, saya tak suka. Jadi kalau orang ambil 20 Quran infak kepada madrasah tahfiz atau 50 Quran, mereka dapat daripada jualan Quran. Siapa nak beli Quran? Dia cara dia buat macam tu. Dia gunakan sama dengan isi korban. Minta maaf yang duduk kat rumah tengok isi korban. Orang gunakan ibadat, dia ambil kepentingan atas ibadat orang untuk keuntungan. Jangan macam ni. Ambil keuntungan atas ibadat orang. Saya kata kamu ikhlas, tidak ada masalah. Tapi orang ambil kesempatan atas guna kamu untuk buat benda ni, cari keuntungan. Dia orang diam betul Ustaz, diam. Saya kata ada saya penceramah ni. Lepas tu tunggu sana, saya masuk ambil duit bagi. Ni buat makan kamu 3 orang. Pergi buat makan. Ni Ustaz ni budak kan. Budak, dia mana makan? Budak tak ada kerja sekarang. Dia orang guna budak-budak tak ada kerja ni lah. Itu tak salah. Kita cerita agama sikit. Kamu jaga sembahyang, ya Allah Ta'ala bantu. Saya tahu kamu tak ada kerja, mereka guna kamu untuk uruskan benda ni. Tak ada masalah. Tuan-tuan, pakar-pakar kita ajak orang lain sama-sama kepada ibadat amal dan keluarga kita sendiri. Allah bantu kita insyaAllah. Wallahualam. Moga Allah Ta'ala mudahkan saya tuan-tuan semua beramal sampai kepada yang lain insyaAllah. Minta maaf saya najak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تبرنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قومنا وتغفر لهم المفتون. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك وحب رسولك يا رحمن الرحيم يا ذا الكرام. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب الخبر ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ من فتنة المسيح الدجال. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.